Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kembali siri pengajian tadabbur surah Al-Maidah. Hari ini kita dah masuk siri yang kedua. Ahlan wa sahlan kepada semua para penonton daripada Facebook, daripada IG, daripada Zoom. InsyaAllah, moga-moga pengajian kita pada malam ini akan memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita. Dan kita masih lagi dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau kita masih ingat lagi ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Secara umum maksud ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, kan Allah kata aufu bil uqud. Maksudnya Allah kata sempurnakanlah segala perjanjian antara kamu, kan, antara kamu dan juga antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara ayat ni zahirnya adalah antara perjanjian kita dengan Allah. Janji kita dengan Allah adalah untuk nak kita tidak mensyirikkan Allah dan adalah untuk kita beriman dengan Allah, kan, kita laksanakan segala perintah dengan daripada Allah. Dan ini ditunjukkan dalam ayat yang lain. Allah SWT ada sebut, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kan Allah dulu pernah buat perjanjian dengan kita di alam ruh, dan Allah pernah tanya kepada kita, bukankahlah aku adalah Tuhan kamu? Maka kita menjawab, ya, bahkan kamu adalah Tuhan kami. Dan secara umumnya al-uqud, perjanjian, kita juga merangkumi perjanjian kita sesama makhluk, dan selama kita tidak menyalahi ataupun perjanjian tersebut tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka perjanjian tersebut perlulah untuk nak dilunaskan. Kemudian Allah kata uhillat lakum bahimatul an'am. Allah telah menghalalkan bagi kamu unta, al-an'am binatang ternakan, yakni unta, lembu dan juga kambing, sebagai satu rahmat daripada Allah SWT, illa ma yutla alaikum, kecualilah apa yang ada datang perintah haram, pengharaman. Maksudnya daripada sini kita boleh ambil satu kaedah, makanan ni semuanya adalah halal bagi kita kecuali jika ada larangan. Kalau ada larangan daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, barulah makanan itu tidak boleh dimakan. Dan antara larangan yang Allah larang kita lah daripada kita makan, Allah ada sebut dalam ayat yang ketiga, sebentar lagi insya-Allah kita akan ambil, iaitu ayat hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, sampailah kepada akhir ayat. Yang ni sekejap lagi ayat ketiga, nanti kita akan bahaskan perincian yang Allah nak cerita dalam ayat yang kedua ni. Kemudian Allah kata ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Begitu juga dikecualikan, maksudnya tak boleh untuk nak kita makan binatang-binatang yang kita buru. Tak boleh masa kita tengah dalam keadaan ihram, kita masa buat haji, masa kita buat umrah, tak boleh kalau kita pergi berburu dan kita makan makanan tersebut. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah nak bagi tahu pada kita, Allah ini maha berkuasa untuk nak
nak membuat keputusan apa-apa pun sahaja, baik halal, baik haram, tetapi kesemuanya itu sudah tentunya ada hikmah. Yang mana sebahagian daripada hikmah itu kita tahu dan sebahagian daripada hikmah itu kekal dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah ada sebut dalam ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qala'id. Ini ayat nombor 2. Wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat yang kedua ini, kalau kita nak tengok kesinambungan ayat yang kedua ini dengan ayat yang sebelum ini, dan bila ulama tafsir, bila mana mereka membahaskan tentang tafsir Al-Quran, biasanya mereka akan bincangkan tentang apakah munasabah ataupun kita kata keserasian ayat ataupun kenapa ayat yang kedua ini disusun yang nombor 2, apa kaitan nombor 2 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka bila mana dalam ayat yang pertama tadi Allah melarang kita daripada kita berburu ketika mana kita sedang dalam keadaan yang berihram, maka dalam ayat yang ini Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan lagi larangan daripada kita menyalahi segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata dalam ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu duk buat apa-apa yang telah Allah haramkan, dan janganlah kamu sampaikan mencicirkan perkara-perkara kewajipan, dan termasuklah yang Allah nak cerita ni dalam urusan haji. Sebab ayat yang kedua ni dia ada menyentuh sebahagiannya tentang haji. Ayat yang nombor 1 dia ada menceritakan tentang salah satu daripada hukuman haji, kita tak boleh pergi berburu. Maka ayat yang kedua ni ada lagi beberapa perincian yang berkaitan dengan dengan haji. Wala syahral haram, janganlah kamu mencabuli kan bulan-bulan haram, sama ada kamu nak berbunuhan ataupun kamu nak berbuat kezaliman ataupun buat apa-apa sahajalah, menumpahkan darah. Yang mana Allah dah sebut dalam surah Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah bagi tahu bahawa bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12. Dalam Al-Quran pun sebut ada 12. Dan daripada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya ini salah satu daripada mukjizat saintifik yang mana bilangan bulan itu dalam Al-Quran ini sudah ditentukan secara tepat, iaitu 12 bulan, dan Allah kata sebahagian daripadanya 4 bulan daripada 12 bulan itu adalah bulan yang haram. Apa maksud bulan yang haram itu? Jadi Allah sebut dalam ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis Nufai' bin al-Harith, as-sanatu 12 syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Sebahagian daripadanya ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Karena ini 3 bulan yang masa kita tengah menunaikan haji Dzulqa'dah, lepas daripada Ramadan, lepas tu kita ada Dzulhijjah dan juga kita ada Muharram. Dan selepas itu ada selang, lepas Muharram ada Safar. Safar bukan bulan haram. Lepas Safar, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian ada bulan Rajab sebelum bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW kata Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Yang mana Rajab Mudhar ni Nabi SAW bagi tahu dia terletak di antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Kenapa Nabi SAW panggil sebagai Rajab Mudhar? Rajab ni bulan yang kita tahulah kan, nama bulan yang kita tahu. Maksud daripada Rajab ni
daripada perkataan bahasa Arab hibah ataupun azuma. Maksudnya adalah penghormatan. Hibah ni macam kita kata karisma dia. Jadi Rajab, bulan Rajab ini dipanggil sebagai bulan kemuliaan ataupun bulan yang ada karisma dia, sebab bulan Rajab ini adalah bulan yang dalam bahasa Arab dipanggil marjub, yang mana orang respect, yang ada dia punya penghormatannya. Dan sebab itulah pada zaman jahiliah lagi, orang-orang jahiliah sendiri pun menghormati bulan Rajab. Sampaikan pada bulan Rajab mereka tidak bermuduhan. Kenapa Nabi SAW bagi tahu Rajab Mudar? Apa itu Mudar? Mudar itu adalah satu nama kabilah. Nama kabilah yang terdahulu, awal dulu sebelum Nabi SAW lagi. Kenapa Nabi SAW kata Rajab Mudar? Sebab dulu antara kabilah Mudar dan kabilah Rabi'ah ada perselisihan. Rabi'ah dan Mudar ni sebelum Quraisy lagi lama dulu. Jadi dia ada satu permusuhan lah yang berlaku, dan permusuhan itu biasanya berlaku pada bulan Rajab. Jadi pada bulan Rajab, kabilah Mudar ni dia kabilah Mudar ni lah yang mana dia setkan bulan Rajab itu pada bulan ini, yang mana antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Dan kabilah Mudar ni menghormati bulan Rajab. Tetapi kabilah Rabi'ah, mereka ini menghormati bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW nak confirm kan, dalam hadis tu Nabi nak bagi tahu Rajab tu maksudnya Rajab Mudar. Rajab yang mana orang Mudar ni duk hormat, maksudnya this is the time. Jangan confuse dengan bulan-bulan yang lain. Ini ada juga disebut oleh dalam kitab Fathul Bari, An-Nihayah Ibn Athir dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut walal hadiya. Maksudnya janganlah kamu mencabuli binatang-binatang yang dihadiahkan, yang dibawa ke tanah suci haram sempena dengan musim haji, termasuklah binatang ternakan, termasuk unta, lembu, kambing terutamanya, kan. Jangan bila mana kamu nampak dia, kamu rompak ke, kamu sembelih sebelum dia sampai ke tempat dia ke. Jangan. Itu semua termasuk mencabuli bulan-bulan haram. Walal qalaid. Begitu juga jangan kamu mencabuli yang mana binatang-binatang yang telah dikhususkan ini sebagai salah satu daripada amalan haji. Iaitu kita dah sebut qalaid ini maksudnya binatang tu nak jemaah haji nak bagi tahu yang ini adalah binatang yang kita hantar untuk disembelih masa musim haji. Dia letak kalung. Dia letak kalung. Ada yang diletak kalung tu dengan pelepah-pelepah pokok, ada yang diletak dengan macam gaya, tapi dia ada tanda. Jadi ini semua termasuk dalam menzahirkan syiar ataupun simbol agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bila orang tengok dia tahu, oh ini binatang haji. Jangan kacau. Kalau tak nanti orang duk kebas ke, orang duk rompak ke. Jadi orang zaman dulu pun daripada zaman jahiliah lagi, mereka sudah ada penghormatan, mereka menghormati haji, walaupun mereka ini telah menyimpang ataupun menyelewengkan amalan haji yang asal yang diajar oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tetapi mereka masih ada lagi. Orang kata lah, sebab tu orang kata bid'ah dan khurafat yang terjadi ini tidak menentukan kebenaran. Dan contoh kita tengok ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail yang asasnya di Mekah, kemudian telah diselewengkan oleh orang-orang Arab di situ, sampailah menjadi sembahan berhala, sampai amalan haji pun telah berubah-ubah, tawaf bogel dan sebagainya. Tetapi niat mereka ni baik. Niat orang Quraisy ni dia nak muliakan haji itu dengan cara mereka, dengan cara yang tak berasas dengan agama wahyu. Dan tak ada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail nak ajar supaya tawaf berbogel, tetapi mereka ni ada yang tawaf berbogel, mereka letakkan berhala-berhala dan sebagainya. Tetapi mereka menghormati musim haji, mereka khidmat kepada jemaah haji, mereka muliakan, mereka menghormati bulan-bulan haram, mereka buat ada kecintaan itu, tetapi itu tidak menandakan kebenaran. Dan Allah kata wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Janganlah kamu menghalalkan ataupun kamu membunuh orang-orang yang nak pergi menuju ke Baitullahil Haram
Sedangkan siapa yang masuk ke dalam Baitullah Tanah Suci Haram ini, mereka ini adalah orang yang aman. Dan walaupun mereka datang itu mungkin untuk berniaga ataupun mereka ini nak mendapatkan redha Allah melalui ibadah haji dan umrah ataupun nak pergi melakukan tawaf, salat dan pelbagainya, janganlah duk menyusahkan mereka, tetapi muliakanlah tetamu Allah ini. Ini saya cerita sikit. Ini dulu saya, sekarang dah tak tahu, lama dah tak pergi haji. Tapi dululah masa zaman saya pergi haji tu, kalau kita tengoklah kan, dulu daripada dulu lagi, kerajaan Saudi memang dia siapa nak pergi haji pun, termasuk orang-orang Saudi sendiri, mereka perlu mendapatkan kebenaran. Kena ada macam kata paper lah. Tetapi orang Saudi ni mereka hanya boleh minta 5 tahun sekali. Saya of course tak pernah minta kan. Daripada situ maksudnya of course kita dianggap macam melanggarlah perintah ulil amri dekat situ. Tapi kita pelajar, kita tak mampu nak bayar duit untuk nak minta permit. Jadi kita pula nak pergi selalu kan. Kalau kita nak ikut rule tu, maksudnya kita macam sekali je lah mampu kita pergi. Tapi kita boleh, kalau boleh nak pergi. Jadi kita ikut jalan rupanya jalan tikus. Masuk ke padang pasir, lari sana lari sini kan. Of course kerajaan Saudi dia ada buat rules dan dia ada roadblock dia buat. Begitu banyak sekali roadblock ni, berbelas-belas roadblock, kadang sampai 20 roadblock antara Madinah sampai ke Mekah. Salah satu daripada trip kami tu, sometimes dia punya driver dia tu adalah pegawai polis sendiri. Jadi dia ada member ni, dia boleh tahulah kat mana roadblock tu. Anyway, setiap tahun bila kami pergi ni, mesti bila kita lalu jalan yang belakang sana, adakah kerajaan Saudi tak tahu jalan-jalan yang diambil oleh ramai orang ni daripada nak masuk jalan-jalan belakang ni? Tahu. Sebenarnya mereka tahu. Tapi dalam keadaan mereka ni nak implement the rules, jangan benarkan orang yang tak ada permit untuk masuk ataupun buat haji, pada masa yang sama mereka juga ada sentimen rasa macam tak boleh kita nak halang orang dah susah-susah datang, dah jauh datang nak menunaikan haji. Perasaan risau, perasaan hormat tu ada, bukan kata mereka ni terlalu strict to the rule. Kalau mereka betul-betul nak bertegas, memang boleh je nak tangkap, nak halang lorong-lorong yang dah setiap tahun lah kan, tahu aje lah. Tapi apa yang dibuat oleh pihak-pihak berkuasa dekat sana, mereka biasanya hanya susahkanlah kan, ditahan, dibagi lambat-lambat sikit, lepas tu nanti dibiar, nanti disajakan, kadang dibiar je nak tengok kita ni lari lah, pergi lari, konon kita berjaya melepaskan diri dekat border, dibiarkan. Kadang ada orang panggil perebet-perebet yang dah menunggu dekat border Mekah tu untuk nak bawa. Jadi dia susahkan lah, tapi dia taklah nak menghalang. Walaupun dia cakap balik-balik, tak boleh masuk. Tapi pada masa yang sama mereka ada lagi perasaan gitu. That's why pada tahun yang lepas pun saya ada sahabat yang pergi haji pun tak ada permit juga, despite of undang-undang yang dikatakan very ketat dan strict dan sebagainya. Tapi dia kena halang, dia dibawa ke balai. Tapi bila dia bawa balai tu, nanti adalah last minute, nanti ada orang yang kata mana boleh, janganlah tahan, dia dah datang untuk nak pergi haji ni, tetamu Allah, esok dia nak wukuf, takkanlah kita nak halang dia. Sometimes dia tahan, mungkin last minute tu dia akan lepaskan juga. Itu orang panggil bila ada percanggahan di antara polisi ataupun undang-undang, perintah daripada ulil amri, dan juga ayat dalam Quran ni Allah tak bagi untuk nak menghalang orang pergi menunaikan haji di Baitullah. Pada masa yang sama, kalau mereka tak halang, mungkin dia orang takut berlaku benda di luar kawalan. Contohnya pada zaman kami dulu, banyak orang-orang yang akan halang jalan-jalan dengan kemah-kemah, sampahnya dengan macam-macam orang tepi jalan.
So dia mungkin nak elakkan daripada sudut aspek keselamatan, dia nak ambil kira kapasiti, keselesaan jemaah dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama rasa tak sepatutnya pula nak halang orang yang datang. Jadi begitulah. Kemudian Allah kata wa idza halaltum fastadu. Kan bila mana kamu dah free, dah bebas daripada ihram kamu, sama ada kamu buat haji ke ataupun umrah, maka pergilah keluar. Pergilah kalau kamu nak berburu, pergilah kalau kamu nak buat benda-benda yang pantang larang ihram sebelum ini, pergilah. Dan kemudian Allah ingatkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum. Dalam satu qiraat membaca in saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Wahai orang yang beriman, janganlah bila mana kamu berasa geram, kamu tak suka pada sesuatu puak, pada sesuatu kelompok, pada sesuatu orang, jangan disebabkan isu peribadi kamu, emosi kamu nak berlaku zalim. Kamu halang dia daripada masuk ke Baitullahil Haram. Tak boleh. Walaupun sebelum ini mungkin pernah mereka menghalang kamu. Contohnya masa Nabi SAW dan juga para sahabat di dalam kisah perjanjian Hudaibiyah tu kan. Nabi pergi, kemudian dihalang. Dan sampai kena patah balik. Jadi sahabat-sahabat rasa geramnya kan. Kalau boleh nak balas balik kan. Tapi Allah kata jangan. Kita kena tahu apa yang perintah Allah. Jangan kita dahulukan dengan kepuasan hati kita. Walaupun kita ada kuasa untuk nak membalasnya, jangan buat. Jangan sebab kita tak suka orang tu, kita zalimi dia. Kita menghalang dia daripada dia mendapatkan hak dia. Sebaliknya Allah kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebaliknya orang beriman, kamu dalam benda-benda yang baik, tak kiralah kamu suka each other, kamu bermusuhan ke, tetapi jika dalam benda-benda yang baik yang mendatangkan manfaat dan pahala, kamu kena saling tolong-menolong, bantu-membantu. Dan begitu juga sebaliknya, dalam perkara-perkara yang membawa ke arah dosa, janganlah kamu bantu-membantu dalam perkara tersebut. Kalau benda itu baik, contohnya kita ada perkongsian ilmu dalam medsos, benda-benda baik, maka kita share, kita boleh bantu untuk nak sebar luaskan supaya kita pun sama-sama dapat saham pahala. Tapi kalau dalam benda tu dosa, ada maksiat dalam perkara dalam sesuatu benda tu, jangan kita bantu, jangan kita sebarkan, sebab nanti kita pun akan menanggung dosanya. So Allah ingatkan akhir sekali, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Allah kata bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni apa? Maksudnya ingat kan, jadikan antara kamu dengan azab Allah. Jadikan antara diri kamu dengan dosa yang membawa kepada azab Allah itu benteng. Takwa daripada kalimah wiqayah. Wiqayah maksudnya adalah pencegah ataupun penghalang, benteng. Dan ingat yang itu, innallaha syadidul iqab, dan Allah itu maha pedih dia punya balasan dia. Jangan, Allah tahu kalau kamu berlaku zalim, kamu cuba main helah, Allah tahu. Jangan kamu nak melanggar perintah Allah, jangan kamu nak manipulate benda, dan itu semua termasuk dalam pemerhatian Allah. Dan kemudian kita pergi kepada faedah tarbiyah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Dalam dua ayat yang kita bicarakan ini, ada beberapa faedah tarbiyah yang boleh kita ambil. Yang pertama sekali, kalau kita tengok ayat pertama, ayat kedua, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tak cakap wahai manusia? Kenapa Allah tak cakap ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam? Tetapi Allah cakap wahai orang-orang yang beriman.
Ini menunjukkan kelebihan iman. Dan bila mana Allah kata, orang yang beriman, wahai orang yang beriman, Allah panggil, Allah seru orang yang beriman. Maksudnya Allah nak suruh kita ambil perhatian sebab apa yang akan disebut selepas ini penting, dan apa yang disebutkan selepas ini membuktikan keimanan seseorang. Membuktikan adakah orang itu benar-benar mukmin. Mukmin tu apa? Adakah orang itu benar-benar membenarkan, mempercayai apa yang diperintahkan itu ataupun pengkhabaran itu. Adakah orang itu benar-benar mengamalkan apa yang dipinta ataupun diperintahkan? Kerana menyanggahi perintah itu, menyanggahi apa yang Allah kata ini adalah antara petanda iman itu, maksudnya ada kecacatan dalam keimanan seseorang. Kalau Allah dah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, buat sekian, jangan buat sekian, dan kemudian kita langgar, apa maksud dia? Maksudnya iman kita itu ada masalah. Iman kita itu tercela. Iman kita itu berkurangan. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman itu boleh bertambah dan berkurangan sesuai dengan practicality yang kita tunjukkan. Kalaulah kita banyak amal kita ikhlas, maka insya-Allah iman kita itu lebih tinggi. Tapi kalau orang yang kadang ditinggal, kadang dibuat, kadang dipeduli, dia tak ada pun rasa feel dia punya iman itu definitely berkurangan. Ya Allah nak bagi tahu pada kita, seolah-olah bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, seolah Allah nak kata ni pada orang-orang yang beriman. Orang yang betul-betul beriman dengan aku, yang akan percaya, yang akan terima, yang akan beramal, this is for you. And maka kalaulah kita ini bukan daripada golongan yang mampu nak melaksanakan itu, janganlah nak belagak kita ni orang yang beriman. Maksudnya adalah problem dalam keimanan kita. Dengan iman itulah yang kamu akan dapat buat apa yang aku nak perintahkan ini. Dan sebab tu dalam konteks ayat ni, bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, maka salah satu daripada ciri orang-orang yang beriman, mereka menunaikan ataupun mereka melunaskan perjanjian mereka. Perjanjian itu petanda orang yang menyalahi janji adalah orang munafik. Orang yang munafik itu adalah orang yang berpura-pura keimanan mereka. Itu pun dah disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan orang yang menyalahi janji itu juga adalah dikira orang yang berdusta. Sebab dia dah berjanji, maka dia berdusta. Itu pun petanda iman yang Nabi SAW dah sebutkan dalam hadis. Petanda orang yang munafik itu apa dia? Bila mana dia berbicara, dia berdusta. Bila mana dia berjanji, dia menyalahi janjinya. Bila diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Kan? Itu satu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah kata aufu bil uqud. Dan lunaskan ataupun penuhi janji kamu, perjanjian kamu. Bila Allah bagi satu kata perintah, asal kepada satu perintah itu, maksud dia wajib untuk ditunaikan. Apatah lagi kalau perkara itu bersangkut paut dengan hak orang lain. Perjanjian bersangkut paut dengan hak orang lain. Kenapa kita panggil akad nikah? Aqdun nikah daripada bahasa Arab. Sebab pernikahan itu adalah satu perjanjian di antara suami dan isteri untuk sama-sama menunaikan hak pasangan masing-masing, untuk sama-sama membenarkan hak masing-masing itu untuk ditunaikan. Maka sesebuah ikatan dan perjanjian itu bersangkut paut dengan orang lain, maka dia adalah satu perkara yang wajib. Yang ketiga, Allah kata innallaha yahkumu ma yurid. Allah ataupun Allah berbuat, Allah memberikan hukuman, menurunkan hukum syarak semua dengan sesuai dengan apa yang kehendak Allah. Maksudnya kat sini, bila mana Allah perintahkan,
apa yang Allah nak perintahkan, kita buat. Jangan kita persoal. Kenapa persoal tak apa untuk nak menambah ilmu. Tapi jangan persoal daripada sudut persoalan untuk membantah, persoalan untuk meragui. Yang itu tak boleh. Tapi kalau kita tanya kenapa tu untuk hanya mendapat pencerahan tambahan, untuk lebih menenangkan, menguatkan lagi jiwa dan keimanan kita, boleh. Tapi jangan juga ada orang ni dia tanya, Ustaz, yang ni halal, haram ke makruh? Kalau dikatakan makruh, bolehlah buat. Kalau kata haram, mungkinlah baru tinggal. Orang kita ni kalau kita sebut makruh, maksudnya pun harus buat. Kalau disebut sunat pun tak payah buat. Kalau disebut khilaf pun maksudnya orang tu kata tak payah buat. Itu orang kita. Sahabat-sahabat Nabi SAW dulu, bila mana turun satu-satu perintah, mereka tak peduli. Mereka tak cari-cari ni wajib ke, ni sunat ke. Kalau sunat tak payah buat lah, kalau wajib kita buat. Mereka buat. Dengarnya buat. Dengarnya buat. Apa yang Nabi SAW suruh buat. Apa yang ditegah tinggal. Berbanding dengan kita, Allah dah perintahkan kita menutup aurat. Tapi kita macam fikir, alah aku ni nantilah, kita tak ikhlas lagi nak pakai. Nantilah, tunggulah bila kita dah tua. Pasal apa? Sekarang ni kita angkuh. Allah bagi kita rupa, Allah bagi kita kesihatan. So kita rasa macam aku terlalu cantik untuk nak pakai tudung contohnya, nak tutup aurat. Aku masih bertenaga untuk nak buat itu, ini, nak berjoget, nak bermain apa dan sebagainya. So langgarlah perintah Allah. Nanti bila Allah tarik nikmat tu, kita dah rasa macam kurang sihat, dah macam makin tua, dah makin tak apa cantik, masa tu baru nak pakai. Is it the truth, the truly iman? Orang beriman, I know, I do it. Okay. Faedah yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut la tuhillu. Nanti sebelum tu, faedah yang keempat kita sebut daripada ayat innallaha yahkumu ma yurid ni juga, Allah nak bagi tahu bahawa kat kita ni, bila Allah nak buat apa yang Allah kehendaki, maka perbuatan Allah, syariat Allah itu ada pelbagai. Ada macam-macam bentuk hukum hakam, kan? Dan antaranya apa yang Allah nak cerita dalam ayat ini dan juga ayat selepas itu. Jadi hukum hakam dalam syariat Islam ni, dia merangkumi ibadat, dia merangkumi muamalat. Muamalat ni sama ada kita berinteraksi. Beribadah ni normally adalah antara kita dengan Allah. Kita solat, kita puasa, kita wuduk. Tapi bila kita kata muamalat ni adalah interaksi kita dengan sesuatu yang lain. Kita berinteraksi dengan manusia ke, kita berinteraksi dengan wang ke, itu basically dipanggil sebagai muamalat. And kita ada juga dalam bab siasah, dalam bab politik, dalam bab ekonomi, dalam bab pelbagai, sebut saja Islam adalah the way of life. So sebab tu orang yang belajar pasal syariah, yang dia belajar, dia akan belajar tentang keluasan Islam, tentang syariat Islam ini. Faedah yang kelima, Allah dalam Islam ni ada juga elemen of memuliakan. Memuliakan tu sama ada memuliakan tempat pun ada, begitu juga dengan memuliakan masa. So aspek memuliakan masa dan tempat ni ada dalam Islam. So memuliakan tempat contohnya tanah suci haram. Kan Allah kata la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram. Jadi pada bulan-bulan haram adalah berkaitan dengan masa. Tapi benda yang tak warid di dalam Quran ataupun dalam sunnah, janganlah kita pandai-pandai nak muliakan. Ada kalau orang-orang yang duk selalu buat bid'ah pada hari ini,
Mereka muliakan tempat-tempat yang tak perlu dimuliakan pun. Benda yang tak warid di dalam hadis yang sahih, tak ada di dalam Al-Quran, tempat tu tak perlu dimuliakan. Muliakan tempat-tempat tok syekh tertentu, kubu-kubu tertentu, kan, sampaikan ada ritual-ritual tertentu, kekhususan, itu wrong. Kalau nak mulia, muliakan sya'air Allah, muliakan apa yang simbol Islam, agama yang memang sahih. Kemudian antara faedah lagi bila Allah kata la yajrimannakum syana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Yang mana Allah kata janganlah kamu kerana permusuhan kamu, kerana kemarahan kamu, kerana dendam kamu nak menghalang orang daripada mendapatkan hak dia. Dalam konteks ayat ni daripada dimasuk ke dalam tanah suci haram. This is ayat yang mengajar kita tentang erti disiplin dalam diri kita dan kelapangan hati kita. This is the moral of Islam. Satu nilai tinggi yang diajar dalam Islam, nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama kita, yang tak ramai orang sedar. Bayangkan, Islam ajar kita, whatever your personal issue dengan somebody ataupun dengan sesetengah pihak, do not gunakan isu itu untuk nak menzalimi dia, untuk nak menghalang dia daripada dapatkan hak dia, walaupun kita ada power ketika itu. Cannot. Ini satu contoh akhlak Islam yang sangat tinggi. Betapa Islam satu agama yang adil. The truth is truth. Yang salah, salah. Even though the salah itu from your family members. What is salah? Jangan kata betul. Apa yang betul? Jangan kata salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, okay, sebelum tu kita tengok Allah kata dalam ayat yang berikutnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Salinglah tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang membawa pahala dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perkara-perkara dosa. Dalam bahasa Arab, uslub Quran juga dipanggil sebagai ayat uslub tahliyah dan takhliyah. Beza dia ha dan kha. At-tahliyah dan juga takhliyah. Maksudnya dua perkara yang bertentangan disebutkan bersama. Okay. Dan apa nama, itu satu benda barulah. So kita dengar uslub takhliyah dan juga uslub tahliyah. Dan kemudian faedah yang lain adalah bila mana Allah suruh kita saling tolong menolong dalam perkara yang takwa, yang membawa kepada keridaan Allah. Dan ini yang kita nak bagi tahu, asal kepada satu perkara yang kita lakukan adalah keridaan Allah. Kita nak buat sesuatu bukan nak meraih simpati manusia, bukan nak meraih populariti, bukan nak meraih pujian. Kita nak supaya Allah suka kita, bukan manusia yang suka kita. Tetapi itu asalnya. Jangan salah faham, oh kita buat je, melanggar je, tak peduli orang, kita tak jaga akhlak kita dengan orang, kita atas alasan oh manusia tak penting. No. Tetapi itu hukum asal, tetapi siapa yang boleh menghimpunkan keredaan Allah dan keredaan manusia, itu yang terbaik. Sebab itulah Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, dia sebut Nabi SAW manusia yang paling
untung yang paling mulia. Sebab apa? Nabi menghimpunkan antara takwa kepada Allah dan juga akhlak. Dengan takwa, Nabi SAW meraih keridaan Allah. Allah cintakan Nabi SAW. Melalui akhlak baginda yang mulia, manusia senang dan mencintai Nabi SAW. Kadang-kadang kita ni, akhlak-akhlak orang sunnah ni sometimes lah. Ataupun akhlak some agamawan, some ustaz-ustaz ataupun pendakwah-pendakwah. Kita ni kadang-kadang terlalu fokus kepada kebenaran. Dalil kata betul. Tapi selalunya kita tak peduli daripada aspek penerimaan manusia. Walaupun kita kata bukanlah penerimaan manusia itu petanda kebenaran, tetapi itu juga bukan petanda kita kena ignore manusia. Kita kena cari uslub yang terbaik macam mana untuk nak menawan hati manusia. Kita kena cari uslub yang mana boleh untuk mendekati mad'u kita, supaya dakwah yang kita nak sampaikan tu lebih mudah meresap ke dalam hati sanubari mereka. Jangan hanya semata-mata kita ingat, Islam itu tidak diukur dengan bilangan pengikut. Betul. Islam tidak diukur dengan, kebenaran itu tidak diukur dengan berapa ramai orang yang ikut. Majoriti ahli, kata penghuni bumi ni bukan Islam pun. Majoriti umat Islam pun terumbang ambing. Kebenaran tidak terletak pada angka, yes. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu berseni di dalam menyampaikan dakwah. Kita kena tahu orang yang kita nak sampaikan ni, crowd dia apa? Ni orang awam ke? Yang ni generasi muda ke? Yang ni orang yang terpelajar ke? Yang ni orang kampung ke? Yang ni siapa-siapa kita kena tahu. Even kalau kita menggunakan medsos pun, beza crowd dia. Crowd di Facebook beza. Crowd di IG pun lain. Crowd di TikTok pun lain. Lain ni daripada apa? Daripada sudut seni dia berbeza. Facebook ni jenis yang kebanyakannya suka membaca. Orang normal, orang Facebook ni orang yang dah middle age, dah tinggi stage dia suka baca. Saya sendiri pernah cuba kan, antara tulisan dengan video. Kalau dekat Facebook, tulisan lebih jalan lah. Tapi kalau di TikTok umpamanya, dalam 2 bulan lepas saya buat TikTok, dia punya crowd beza. TikTok ni dia bukan bangsa membaca. So jangan langgat dengan maklumat-maklumat bacaan. Dia lebih kepada yang ringkas, yang santai, dan saya cubalah untuk nak buat video-video ringkas ke arah tu, mengajar tentang sunnah, mengajar tentang Islam dan sebagainya. Tazkirah, peringatan, muhasabah. Dan Masya Allah, penerimaan di TikTok pun luar biasa, dan even saya bagi tahu dalam banyak keadaan lebih mendapat sambutan daripada di Facebook umpamanya. Saya pun masih belum faham sangat, tapi subhanallah, ada video-video yang saya buat di TikTok dah lebih 1 juta views. Ada yang 100,000 views, 10,000 views, dan mereka bagi support yang luar biasa, yang tak pernah di Facebook pun boleh dapat. Walaupun Facebook itu dah lama lah kan. So subhanallah, mungkin di TikTok ni banyak generasi muda, orang-orang awam, mereka yang lain style. So kita kena belajar benda-benda tu kalau kita nak dakwah kita disampaikan kepada generasi yang berikutnya. Dia untuk nak masuk ke variasi golongan-golongan yang lain. Dan kalau kita duduk di tempat yang selesa aja, maka mungkin dakwah kita setakat itu ataupun tidak berkembang. Jadi itu
apa yang kita sebutlah. Baik. Um, Okey, kalau kita nak perincikan lebih lagi tentang aspek ayat yang pertama dan yang kedua. Bila Allah kata dalam ayat yang pertama tadi, Allah kata aufu bil uqud. Semua bentuk perjanjian, so apa-apa sahaja perjanjian yang kita nak buat halal asalnya. Dan perjanjian itu selagi mana tak ada perjanjian yang mengandungi benda-benda yang Allah larang, contohnya kalau jual beli itu mengandungi elemen gharar, ketidakpastian, tak boleh. Kalau elemen perjanjian jual beli itu ada elemen riba, pun tak boleh. Kalau elemen perjanjian itu ada elemen perjudian, pun tak boleh. Semua perjanjian halal kecuali perjanjian yang dah bercampur dengan larangan daripada Allah Azza wa Jal. Kemudian bila Allah kata akad tadi, perjanjian tadi, perjanjian ini dia adalah satu perkara yang dimeterai sama ada melalui penulisan ataupun melalui isyarat. Isyarat ini termasuk melalui lisan, melalui satu benda yang difahami berlakunya perjanjian tersebut, maka itu dinamakan sebagai akad ataupun perjanjian. Begitu juga bila mana Allah kata dalam ayat uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kamu bahimatul an'am, binatang ternakan ni. Umum Allah sebut. Apa yang Allah halalkan binatang ternakan? Tak disebut kan? Apa benda binatang ternakan itu dihalal? Halal yang mana? Maksudnya kalau halal tu dia ada banyak aspek. Adakah kita halal tu dari sudut halal untuk nak kita ambil manfaat daripada kulit dia, daripada tulang dia, daripada bulu-bulu dia, daripada daging dia? Ataupun halal itu bermaksud halal untuk dimakan? Dan Allah ada sebut dalam ayat lain dalam surah An-Nahl, Allah kata wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Binatang-binatang ternakan ni Allah cipta pada kita ni dia ada macam-macam manfaat. Boleh kulit dia kita boleh buat pemanas badan kita, baju. Dan daripada binatang ternakan pun boleh kita makan. Jadi daripada ayat surah An-Nahl maka kita boleh faham bahawa apa yang Allah nak halalkan dalam binatang ternakan pada kita ni adalah halal daripada segala perkara. Ini yang dipanggil sebagai tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Apa yang umum pada ayat ini diperincikan dalam ayat surah An-Nahl tadi. Yang Allah nak bagi tahu pada binatang ternakan itu pelbagai manfaat yang kamu boleh buat pemanas badan, boleh makan. Right. Kemudian tadi kita ada sebut juga yang mana Allah kata wala aminal baital haram. Bila Allah kata wala aminal baital haram, ayat ini nak menunjukkan bahawa kita ni kena muliakan para tetamu Allah, muliakan orang-orang yang melakukan haji, muliakan orang-orang yang melakukan umrah. Mereka adalah tetamu Allah. Dan sampai sekarang saya masih lagi merasakan, walaupun kita rasa orang apa Arab ni macam-macam perangai dia, tapi mereka lah orang yang terbaik sekali untuk nak menjaga kedua tanah suci haram. Saya tak rasa orang Malaysia mampu untuk nak menjaga ataupun nak jadi khadimul haramain. Cannot. Orang kita ni dia tak berapa ada elemen muliakan tetamu sangat. Bukan tak muliakan dia, tapi but not that macam mana orang Arab. Orang kita lembut. Nak haji ni dia tak boleh orang lembut-lembut. Memang kena tolak, kena penyek lah. Nak haji ni lagi-lagi orang yang uruskan haji ni mereka kena uruskan satu dunia yang macam-macam perangai.
Mesti kena ada strict, kena tegas. Bila macam tu adalah benda-benda yang kita tak senang lah, sebab kita ni orang yang lembut. Dan mereka ni dalam bab muliakan tetamu Allah, dahsyat. Kalau datang musim haji, kita tengok dermawan-dermawan macam mana, taikun-taikun yang duk khidmat pada jemaah haji. Ini datangan lori ni, ini datangan lori ni, ini datang bawa ni, bagi. Cuma mereka ni mungkin taklah organize sangat. Kelemahan mereka ni bukanlah orang yang begitu sistematik. Sistem ada daripada duit, dia beli sistem, tapi begitulah kan, orang senang kan. Cuma mereka ada jiwa tu, dan itulah yang membuatkan saya until now, whatever masalah pun yang kita rasa pada Pak Arab, they are still the best person untuk nak menjaga dan berkhidmat kepada hujjaj ataupun para tetamu Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ansaddukum anil masjidil haram, jangan halang orang daripada Masjidil Haram. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah menetapkan pengharaman Masjidil Haram. Pengharaman ni maksudnya sama ada dia membawa maksud penghormatan ataupun pengharaman berbuat maksiat, pengharaman menzalimi orang di tanah suci haram, sama ada pada bulan-bulan haram ataupun bukan bulan-bulan haram. Baik. Dan insya-Allah itu kita bahaskan ayat pertama yang kedua, dan kita akan bahaskan lagi insya-Allah ayat yang ketiga. Ayat ketiga ni panjang sikit, dan itu insya-Allah kita akan bahaskan pada minggu yang akan datang. Cuma ada soalan yang bertanya, kita di hujung ni kita layan soalan sikit. Saya tak suka sangat jawab banyak soalan, kita ambil sikit soalan. Alright, ada soalan yang ditanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada dengar tentang fadilat solat sunat 12 rakaat satu hari. Adakah solat sunat yang dimaksudkan itu sunat rawatib sahaja atau termasuk solat tahajud, duha dan sebagainya? Dan betulkah di antara fadilatnya adalah diharamkan diri seseorang itu daripada api neraka? Baik. 12 rakaat yang Nabi SAW sebut. Siapa yang menjaga 12 rakaat satu hari, dan satu riwayat sehari semalam, maka Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina mahligai baginya di syurga. Right? Dalam hadis yang pertama ni umum. Tak salah hadis ni riwayat Muslim. Dan secara umumnya bila disebut 12 rakaat ni, mungkin kita fikir 12 rakaat tu apa, yang wajib ke yang sunat? Kalau yang sunat yang mana satu? Ada waktu tertentu, masuk tahajud ke, masuk any type of rawatib ke? Tapi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi diperincikan 12 rakaat ni, dia ada tambahan dia, yang mana Imam At-Tirmidzi kata mensahihkan hadis ni. 12 rakaat itu adalah yang pertama sekali 2 rakaat sebelum subuh, yang kita panggil sebagai solat sunat fajar. Maksudnya imam dah azan subuh, kita solat 2 rakaat before kita solat subuh. Itu dah 2. 4 rakaat sebelum zuhur, dah 6. 2 rakaat selepas zuhur, dah 8. 2 rakaat selepas maghrib, dah 10. Dan 2 rakaat selepas isyak, 12. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat At-Tirmidzi ini, siapa yang jaga this solat sunat, which is ni solat sunat rawatib, sebahagian qabliyah, sebahagian ba'diyah, maka Allah akan bina baginya rumah di syurga ataupun mahligai di syurga. Tetapi solat sunat umum, pernah Nabi SAW solat lepas isyak 4 rakaat, pernah juga. Kadang-kadang Nabi SAW bagi kepada sahabat-sahabat, siapa yang nak solat 2 rakaat sebelum maghrib.
Ada juga Nabi doakan kepada orang yang solat sunat sebelum asar, lepas asar tak ada lah. Jadi solat sunat qabliyah ba'diyah ni umumnya, melainkan selain daripada selepas subuh dan selepas asar, boleh kita nak solat. Tapi fadilat ini dalam riwayat Tirmizi dikhususkan kepada yang ini. Sebab apa? Yang ini yang Nabi rawatib. Yang itu solat sunat qabliyah ba'diyah umum. Tapi rawatib ni yang Nabi jaga. Boleh kata Nabi SAW almost tak tinggal. Kecuali betul-betul ada keuzuran, kecuali Nabi SAW tengah bermusafir. Dan so 12 rakaat ni yang Nabi konsisten buat. So ada dalam soalan tadi ditanya, adakah fadilat diharamkan daripada api neraka? Itu bukan untuk 12 rakaat. Tapi itu untuk dalam riwayat yang Nabi SAW kata, siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 selepas zuhur, Allah haramkan daripada api neraka bagi diri dia. Itu fadilat lain. Maksudnya, kita boleh buat 4 rakaat sebelum zuhur tu, kita confirm jaga. Dan selepas zuhur ni, kalau kita nak 2 rakaat boleh. Kita nak 4 rakaat, solat sunat. Boleh saja kita nak buat. Kita boleh dapat fadilat ni dan kita boleh buat fadilat ni. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita ambil satu soalan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Untuk ASB dan tabung haji, adakah penama itu adalah pentadbir untuk menguruskan duit harta pusaka ataupun penama itu memang penerima pusaka si mati? Tabung haji, saya bukanlah familiar sangat dengan dia orang punya guideline terbaru ke ataupun ni. Tabung haji ni dia ada penama, tapi normally bank-bank ni dia hanya bagi penama. Penama ni bukannya penama harta pusaka, bukannya waris. Tapi normally penama ni siapa yang kita letakkan nama itu untuk memegang harta, basically pemegang amanah lah kan. Siapa yang kita nak letakkan harta tu di tangan dia selepas kita mati. Kalau ASB pun, setahu saya pun dia tak ada penama lah. Dia bukanlah kata penama yang actually penama-penama. Tapi dia ada, orang panggil, dia ada dia punya skim dia sendiri. Contohnya kalau orang tu mati, sama ada dia, kalau dia buat di daftar, masa di daftar ke ASB tu dia ambil hibah amanah. Hibah amanah ni di bawah untuk orang Islam. Untuk orang bukan Islam tu dipanggil apa tah, ada something like that tu, amanah jugalah. So orang yang ada dalam ASB ni, kalau dia ambil skim hibah amanah dengan certain fees dia, maka dia boleh menuntut penama dia tu boleh ambil ataupun tuntut harta ASB yang meninggal itu dengan lebih mudah lah, tanpa melalui fasa yang lebih panjang. Kalau tak, mungkin kalau kata dimasuk normal proses, mungkin pergi ke amanah raya ke, mungkin makan masa bertahun-tahun. Tapi kalau kata kita, yang mati tu dia ada skim hibah amanah yang diambil tu, basically dalam setahun setengah macam itulah, dia boleh dapat pengurusan harta tersebut. Saya dengar tabung haji paling cepat lah daripada sudut tu. So kalau orang so daripada situ yang kita faham, hanya penama je. Benda tu dan sebab apa, dalam hibah amanah ni nak daftar dia mesti dia adalah syarat dia, dia adalah dia punya kriteria dia tertentu. Dia paling-paling 10 orang je dia boleh letak. So terpulanglah kepada yang nak letak nama tu. Kalau dia letak nama tu ikut waris, fine lah. Tapi kalau dia letak tu hanya satu nama, contohnya dia letak isteri dia je, atau dia letak anak dia ke, maka dia sebenarnya dia meletakkan amanah tu kepada orang tu lah. Dia, sebab kat Malaysia ni yang susahnya, sebab dia bila meninggal orang tu, dia susah nak dituntut. Dia masuk ke amanah raya lah, itulah sesuatu benda. Jadi dia mesti kena ada pengurus amanah. Dan nak katakan sebagai pengurus amanah tu, dia kena amanah. Kalau dia tak amanah, dia punya nama, dia ambil semua kan. Jadi penting bagi kita sebenarnya untuk nak fikir daripada sekarang. Masa kita hidup ni, kita boleh buat hibah.
Ibarat hibah untuk kita masa kita hidup. Kita kena fikir sebab whatever anak-anak kita right now, kita rasa macam mana pun, bila melibatkan harta pusaka, kita dah dengar banyak cerita dah. Orang boleh bergaduh, kan, boleh porak peranda kerana hanya beberapa ribu ringgit sahaja. Kerana ada beberapa benda yang even orang tu bukannya orang miskin pun, anak-anak tu bukannya orang susah pun, tapi dia akan rasa this is not fair. So, benda tu even yang masih hidup ni kena fikirlah, sebab manusia ni mudah kelabu dengan harta benda. So skim hibah amanah ni dia lebih nak memudahkan proses tu saja. Dan orang tu dia boleh tentukan pun siapa nama yang nak letak. Tiba-tiba orang tu dia tak suka anak yang kedua, dia tak letak nama anak yang kedua. Jadi tak adil lah. Tapi dia punya right lah masa dia daftar. So itu bukan nama waris yang ataupun dibahagi ikut faraid dan sebagainya. Tak, dia hanya pengurus yang akan dapat nama yang akan dapat harta-harta dia selepas dia mati itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, nanti insya-Allah kalau ada masa nanti soalan-soalan lain saya sambung pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.